Dan jangan pula di dalam lubang, cari lubang. Mana ni? Mak cari apa? Cari lubang. Nak main apa? Nak main, nak buang. Nak buang ayam kecil, ayam besar, pergi cari lubang. Kenapa tak boleh? Sebab kita tak tahu di dalam lubang tu apa ada. Duduk, betul-betul tala ke lubang tu. Tiba-tiba anak kotor keluar. Apa? Dia tak keluar, kan? Ulang kecil, ulang kapak dia tak keluar. Kapak pun jangan main tu. Jangan duk kata kecil. Kecil bukan sebarang kecil tu. Bagi tu, jenuh. Doktor pun tak tahu nak buat apa. Keluar ulang ke, kalau jengking ke. Kalau ada binatang berbisa, memang bahayalah kita. Kalau ada binatang yang tak berbisa, hantar kat lubang ni, lubang apa tahu. Anai-anai, kesian kat dia. Kena mati tu. Tak tahu nak kat bendera, nak sambut apa. Panas ayah apa. Ayah pun rasa juga ni kan. Rasa seorang aku pun kena juga. Ayah macam kita nak mati. Kan? Panas yang kencing tu. Masuk dalam lubang tu, mereka duk buat penduri apa kat bawah. Jadi tu ulama kata, kalau ada binatang bahaya, kita bahaya. Kalau ada binatang yang kecil-kecil, mati. Gitu. Dia buang pula ayam besar kan. Tertutup lah, busuk apa pula. Kita lemah, mati juga. Saya benda hal ni. Tapi yang bahaya lagi pada dia, sekiranya lubang itu dihuni oleh jin, jangan buat pasal. Ayah, ni siapa punya raja? Keluar tengok. Keluar tengok. Orang tua kampung ni ke orang muda ke lantak habis, bunuh. Jangan tuan-tuan. Jangan kita buat begitu. Sebab apa? Sebab ada dalam sejarah. Seorang yang dibunuh oleh jin disebabkan ia berqadah hajat pada sebuah lubang. Ia ni ada. Dalam buku ni pun ada tuan-tuan. Kalau pilih rajin-rajin pergi cari kat kedai buku. Tajuk dia qadah hajat. Mudah tajuk dia qadah hajat. Senang kita nak ingat. Kadang-kadang tajuk yang berbelit. Kat sini ada pada muka surat 37. 37, dan kisah ini berada dalam beberapa kitab. Yang menjadi rujukan kepada kita bahawasanya ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia disebabkan berqadah hajat di satu lubang. Dan dikatakan di sini, iaitu nama sahabat itu Sa'ad bin Ubadah. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim bin Harithah Al-Khazraji Al-Ansari, seorang sahabat yang cukup hebat. Ada satu doa yang Nabi doa kepada dia, Allahumma ja'al salawataka wa rahmataka ala ali Sa'ad bin Ubadah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah redha-Mu dan rahmat-Mu ke atas keluarga Sa'ad bin Ubadah. Itu doa daripada Nabi kepada dia, Sa'ad bin Ubadah. Ini detik-detik yang jin bunuh dia. Ada sekumpulan budak duk main di tengah hari. Budak ni budak di Madinah, duk main di tengah hari di sebuah telaga, dekat dengan telaga. Tempat mereka main tu tak jauh ada sebuah telaga. Dicerita dalam kitab ini, Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia pada tahun 14 Hijrah. Dan ramai ulama setuju dengan kisah ini, iaitu dia mati di tempat mandi dia, dalam keadaan orang jumpa jenazah dia pucat, kalau tak ada dah nyawa, pucat. Dan budak-budak yang duk main yang tak jauh dengan sebuah telaga di Madinah. Sa'ad masa tu duduk kat mana? Sa'ad bin Ubadah ketika itu berada di Damsyik, Syria.
bumi Syam, di Syria, jauh Madinah dengan Syria jauh. Ni budak-budak duk main tengah-tengah hari, ketika terik matahari, tiba-tiba keluar satu suara daripada arah telaga itu. Suara tu kata apa? Qatalna Sayyid al-Khazraji Sa'd bin Ubadah, ramainahu bisahmain falam nukhti fuadah. Apa arti dia? Kami telah membunuh penghulu Khazraj Sa'ad bin Ubadah. Suara tu keluar daripada arah telaga tu. Kami lempar ke arahnya 2 anak panah, tepat mengenai jantungnya. Mereka bunuh macam mana? Sini dia kata jin bunuh anak panah. Tarik kat busur lepas, sak kena betul jantung dia. Wih, kalau sahabat Nabi kena bunuh macam tu, kita ni senang saja kalau mereka nak buat apa-apa. Berani ke aku? Tak tahu lagi aku siapa? Jangan. Jin dia tak kisah kat siapa pun. Tapi kalau kita ada amalan-amalan yang tertentu, insya-Allah dengan izin Allah. Ni pun sahabat ni bukan kata tak ada amalan. Tapi macam mana? Jadi sebab itu kisah ini ada yang setuju, kita tahu. Kalangan ilmuwan kita ni ada yang setuju kisah ni, ada yang tidak setuju. Mustahil lah sampai jin boleh bunuh. Ni sahabat, kan kita mungkin ni sahabat mana boleh jin nak bunuh. Ada yang kata macam tu. Mereka tak terima kisah ni. Tapi kisah ini berada dalam kitab-kitab yang besar, kitab ulama'-ulama' yang muktabar. Jadi kerana itu kita sebut dah tadi, ramai kalangan ulama' yang boleh terima kisah ini, kan? Benda Allah Ta'ala nak izinkan berlaku. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini meninggal disebabkan jin bunuh dia. Dan kalau kanak-kanak itu mendengar suara itu lalu terkejut, mereka ingat betul-betul hari tersebut. Jadi hari yang mereka duk main dengan suara keluar daripada telaga tu, mereka cak hari apa, berapa hari bulan. Tiba-tiba berita datang daripada Syam, luar, tapi maksudnya dekat sini, iaitu di Syria secara khusus, tentang kematian Sa'ad bin Ubadah. Duk tak lama, orang duk sebar berita Sa'ad Ubadah meninggal. Bila dia meninggal? Budak-budak ni tengok-tengok loh. Hari yang kami dapat suara, satu suara tu kata kami bunuh Sa'ad bin Ubadah. Hari yang sama. Tepat pada hari mereka mendengar suara dari telaga tersebut, Ibnu Sirin ni orang yang terkenal. Dia dikaitkan dengan pakar mentadbir mimpi, Ibnu Sirin. Dia kata apa? Ketika mana Sa'ad membuang air kecil, tiba-tiba sahaja terjatuh lalu meninggal dunia. Ia telah dibunuh oleh jin. Berdasar kepada perkataan Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin Al-Basri, At-Tabi'i. Dia seorang tabi'in yang meninggal dunia pada 110 Hijrah. Ibnu Sirin, Ibnu Sirin iaitu Muhammad bin Sirin. Sayyidina Sa'ad dikebumikan di Al-Mulaihah, di sebuah kampung bernama Al-Busainah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala rezekikan saya sampai ke situ. Saya pergi dengan kawan saya duduk kat sana dulu. Kawan kata, jom kita pergi tengok makam Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ada kat sini ya? Jom kita pergi tengok. Tahan bah, pergi ke sana. Tempat yang nama Busainah, satu kampung bernama Al-Mulaihah. Betul. Jadi kat sana ada kubur dia. Kita tengok, oh, kubur sahabat. Jumpa pula kisah ni, oh, rupanya mati dibunuh oleh jin. Jadi hati-hati ni, kan? Ulama bagi penegasan yang betul-betul nak berqada hajat. Mula sekali kita nak buat tandah kat mana? Nak buat tandah kat mana? Pasal kita ni tarah-tarah tanah kita buat. Ataupun perumahan
perumahan ni pun macam itulah kita serah kepada Allah. Sebab itu siap sebelum kita nak duduk rumah ni, kita pun tak apa, ajak kawan pun tak apa, lagi kita jamu mereka. Mari kita pakat baca apa dia? Kita baca surah Al-Baqarah. Ni rumah baru ni, saya nak duduk ni, panggil kawan 2-3 orang pun tak apa, tak payah duduk ramai-ramai. Mari kita baca, kita buat sembahyang hajat, kita baca sama-sama, tak apa kita kata baca dulu sekali, aku baca pula apa semua, dapat 2-3 kali surah Baqarah. Surah Baqarah ni dia cukup berkuasa untuk mengenyahkan segala kuasa-kuasa jahat, insya-Allah, jin jahat, syaitan dan sebagainya. Iaitu apa? Surah Al-Baqarah kita baca. Jadi kita takut tapak rumah kita ni termasuk dengan tanda tu sarang jin, kita takut yang tu saja. Mula kita gelisah, kata panah, nak kena cari rumah lain. Nampak tuan-tuan? Begitu. Sebab apa? Sebab peristiwa ini pernah berlaku dan kita bimbang ianya akan berulang. Kalau sahabat Nabi yang hebat begitu pun dia boleh bunuh mudah-mudah, apatah lagi kita yang kuliah kadang tak amai, kadang semayang pun merapu, gelak-gelak dalam semayang. Lagi senang lah, dia terlebih-terlebih panah kena turun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kembali kepada adab qada hajat kita ini, apa? Islam ni cukup sempurna. Daripada soal yang kecil yang kita kata lah, yang ni pun secara detail diterangkan. Allah hajat apa tak lagi yang sampai persoalan nak mentah negara. Macam mana kita nak pilih pemimpin, nak takbir macam mana, bolehkah kita nak perkenal mereka, bolehkah pasal kita sudah ada kuasa. Ni semua Islam sudah bincang. Daripada yang kita kata ni remeh-temehnya pun buang-buang basuh, selesai lah. Buang basuh lah, macam kita dah sebut. Tapi sebenarnya penuh dengan adab-adab ataupun akhlak-akhlak yang sopan. Dan dijauhilah daripada kencing di atas tanah yang keras. Sebab apa? Sebab takut merecik, mencari tanah keras tu, lagi tak ada nak tembih dah. Itulah duduk bersilat pula, mampu kan. Pergi cari kawasan yang bila kita buang dia serak. Lah cerita dia senang, kita sudah ada tandas. Dah Ustaz, betul lah tandas. Tapi kalau tak ada tandas Ustaz, nak buang kat mana? Cari tempat yang kita yakin orang tak pergi ke situ. Orang tak pergi ke situ. Pasir. Jangan dah di atas semen yang keras. Pasir lagi dia serak masuk. Atau di tempat angin bertiup. Angin bertiup, angin tiup kuat, dia semua ayam tu mecik kena ke dia. Mau tak cerdik sampai macam tu. Angin tiup belah mana? Angin tiup belah sana, angin tiup belah sana. Angin tu dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke rumah orang. Tak boleh. Kita nak selesa, kita nak bagi orang susah, bagi dia pun aduh rehat-rehat ke apa, santai-santai apa, duk bau hancing apa, kawan kencing tangga boleh, betul angin bertiup ke dia apa. Ni semua kena ambil kira. Jangan mudaratkan kita, jangan mudaratkan siapa-siapa. Ni Islam tegas, la darara wa la dirar. Biarkan angin tiup, kita cari tempat yang tidak menjejaskan kita dan siapa-siapa. Pastikan. Sebab apa? Sebab suasana ini mungkin akan berlaku. Kalau angin tak bertiup, tak ada lah adab ni. Angin duk bertiup, fikir sebelum nak qada hajat. Apatah lagi nak buang yang besar. Busuk bukan main. Jadi angin tiup tu main ke kita ke ataupun pergi ke siapa? Tak ada siapa. Kita seorang saja, mana ada apa. Tengah belantara ini, itu tak ada masalah apa-apa lah. Ini semua kerana apa? Kerana supaya kita dapat selamat daripada apa? Daripada najis kencing itu.
kencing dah, yang kencing tu najis. Jangan kena kat pakaian kita secara sengaja, tak sengaja tu cerita lain. Dengan sengaja. Ataupun ada sisa-sisanya dekat tubuh kita, kat pakaian kita, yang kita nak ambil sembahyang, kita nak sembahyang lagi. Begitu. Kenapa? Kerana salah satu daripada siksaan keras dalam kubur disebabkan ada najis pada tubuh kita. Sama ada yang kencing ke, yang berak, yang tai itu ada. Ia punca kepada apa? Azab yang pedih di akhirat besok. Di sini ada sebuah hadis, iaitu dikatakan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala a'lam, sebab saya lihat ianya daripada riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Hendaklah kita bersuci daripada, ni saya tambah ni sebab apa? Sebab ambil betul-betul dia punya matan dia. Istanzihu minal baul. Kat kitab kita ni dia tak ada kalimat tu. Siapa ada kitab ni boleh tengok lah, muka surat 16 ada hadis kat situ tu. Terus dia kata apa dia? Inna amata azabil qabri minhu. Pada hadis ni dia ada pendahuluan dia, istanzihu minal baul. Maka hendaklah kita bersuci sungguh-sungguh daripada air kencing kita. Fa inna amata azabil qabri minhu. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berasal atau berpunca daripada sikap yang tidak berhati-hati ketika menyucikan najis, sama ada kubur ataupun dubur. Biasa saja buang-buang air, buka pai ke, cedok ke, dia simbah, selesai. Pakai kain dia ke, dia tarik seluar dia, ada sisa najis itu masih ada. Selamat, dia kata, puas hati sudah buang. Lepas tu dia pergi semayang. Tengok ni hamba Allah Ta'ala, contoh hamba Allah Ta'ala yang tak pernah tinggal semayang. Tapi sambil itu dia bawa sisa kencing dia. Nanti dalam kubur merana dia, merana sungguh. Ni bersepa pula, kena bersepa ni, saya semayang tak pernah tinggal. Ni kuliah subuh pun saya pergi, orang ni tak pergi kuliah subuh tak kena, ketibai macam ni. Nampak lah, malaikat kata apa? Di puncak hang tidak betul-betul bersuci ketika qada hajat. Menyesal masa tu tak ada apa. Sungguh ni ada dalil dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, perkara ni jangan buat lebih kurang. Perkara ni kita anggap sebagai sesuatu yang penting sangat-sangat. Nabi lalu pada satu kuburan, Nabi kata di dua-dua ini sedang diseksa. Padahal mudah je kalau mereka ni jaga. Salah satunya, satu orang ini diseksa disebabkan sisa air kencingnya masih ada, lalu dia tak peduli, terus dia pergi semayang ke, dia buat kerja apa, dia duduk bawa sisa najis dia. Jadi sebab itu kita kata apa dia, orang yang ada masalah kencing yang tak lawas, kencing yang sentiasa duk keluar juga lepas pada dia buang air, dia basuh sekalipun, maka hendaklah dia berdahim. Ulama kata betul, berdahim ni bukannya wajib pada semua orang. Tapi kalau satu orang kena berdahim barulah selesai, wajib berdahim. Dia begitu. Kau ni pasal apa hang tak bunyi apa? Aku bunyi banyak kali. Kau ni tak ada masalah apa. Dia jaga kesihatan dia. Tak perlu. Bukan kata wajib, kalau setiap orang wajib, maka ulama kata tidak. Bukan macam tu maksudnya. Wajib bagi orang yang masih ada masalah pembuangan air kencingnya lah, khususnya. Biasa kalau yang
buang air besar ni, insya-Allah dia tutup rapat, kecuali orang yang berpenyakit, orang ada masalah kesihatan tertentu. Kalau kata tak boleh dah Ustaz, nak kontrol dah, dia sentiasa keluar, baik, yang tu kita masukkan dia dalam hukum istihadah, maka dia pergi ke situ dah hukum dia. Masuk waktu baru dia cuci. Ni saya ni Ustaz, bukan perempuan saya, orang lelaki Ustaz, ni ayam duk keluar ni, tak apa. Nanti bila nak semayang, masuk waktu dulu, suci, pakai pampers, kena pakai pampers ni, dia kena buka, cuci, pakai balik, ambil semayang, terus semayang. Semua ni buat apabila waktu sudah masuk. Doa saya biasa doa ambil untuk awal, tunggu sekali waktu masuk, itu masa yang sihat. Masa tak sihat, kalau Ustaz jadi banyak belanja lah pula Ustaz, nak pergi kedai pakai paper pula. Jadi sebab itulah Islam suruh kita jaga kesihatan daripada tahap yang awal, yang kita berpantang lebih baik daripada kita nak berubat. Bila kita pantang-pantang, insya-Allah kalau nak berubat pun tak apa banyak, ataupun tak gaduh nak berubat. Begitu saja kan. Berpantang lebih baik daripada berubat. Kalau sampai dah sakit, bila nak berubat pula macam-macam masalah keuangan, nak beli itu, nak beli ini. Jadi begitu banyak ujian kita apabila kita dalam keadaan yang sakit. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, dan inilah hadis yang kita jadikan dia sebagai penutup kepada kuliah kita. Apa dia? Inna amata azabil qabri minhu, yang kita sudah buat tambahan tadi, istanzihu minal baul fa inna amata azabil qabri minhu. Jagalah kita ketika kita berqada hajat, pastikan tidak ada saki baki najis yang masih ada pada tubuh kita. Tiba kalau ada juga, itu najis yang dimaafkan. Kita dah buat tanpa sedar kita, tiba-tiba ada setitik dua yang keluar, itu jenis yang dimaafkan. Pasal apa? Pasal kita dah ikhtiar dengan berlehem, dengan berdiri, saat berdiri, saat dia duduk, saat dia berdiri, saat dia duduk, tak ada lompat dia ni. Dengan cara begitu, sekali dia lalukan jari dia macam kita dah sebut tadi, urutan seperti yang kita, semua dia buat, semua dia buat. Maka sekira kalau ada lagi dia tak pasal keluar, itu dimaafkan. Begitu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi